sewaktu Akta Lompat Parti itu digubal, saya di pihak pembangkang. Jadi yang mempunyai kuasa mutlak untuk menentukan akta tersebut ialah yang berada di pihak pembangkang sekarang. Maksudnya yang menolak ataupun bersetuju pasal-pasal di dalam akta tersebut ialah mereka dalam kerajaan ketika itu. Jadi pada saya, mereka lah yang menjadi penentu kepada apa dalam akta tersebut. Kami sokong. Ya, kami sokong kerana pada kami yang penting tidak lompat parti. Ya, tapi the devil is in the fine print. Dan mereka sendiri tahu ketika itu. Ya, dan mereka sendiri yang tidak setuju untuk masukkan clause tersebut. Jadi pada saya, dia seolah-olah senjata makan tuan lah. Ya. Tapi pada saya itu satu aspek daripada akta. Tapi daripada aspek yang lain pula, saya tidak kira mereka lompat parti. Ya. Sebab mereka menyatakan bahawa mereka masih di dalam parti mereka masing-masing. Cuma mereka menyatakan sokongan kepada Yang Amat Perdana Menteri. Itu saja. Mereka tak keluar parti. Tapi implikasinya adakah akan memberi kesan kepada parti yang asal mereka lah? Saya don't see it like, macam it depends how you define it. Macam tu. It depends how you define it. Apa yang maksudnya? Apa yang dimaksudkan dengan kesan tu? Cuba you kupas sikit. Contohnya macam ialah kalau mengundi rakyat bagi dah mandat, lepas tu dah ada bilangan numbers lah orang kata, dan bila saat akhir you beralih sokongan, adakah itu akan menjejaskan kepada parti? Saya tak tahu bagaimana mereka akan mengundi. Kita belum sampai ke tahap di mana kita buat belah bagi lagi tahu di parlimen. Kita belum pernah ada buat pengundian secara belah bagi. Ya. Jadi saya tak tahu bagaimana mereka akan mengundi, saya tak tahu pendirian mereka bagaimana apabila tiba saat dan ketika. Dia akan meninggalkan kesan apabila kita perlu pindah perlembagaan. Kerana apabila kita perlu pindah perlembagaan, kita perlu kepada 2/3 majoriti. Kalau meluluskan undang-undang biasa di parlimen, kita hanya perlu simple majoriti.